Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Bertemu kita sekali lagi dalam episod baharu BTMP. Saya doakan semoga anda berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera ketika anda mendengar episod kali ini. Dalam episod kali ini, saya akan menjawab satu soalan panas, iaitu adakah kita perlu membuat analisis fundamental? Sebelum tu, eloklah kalau saya berikan sedikit takrifan mengenai analisis fundamental terlebih dahulu. Analisis fundamental ataupun dikenali juga sebagai FA, iaitu Fundamental Analysis, ialah analisis berkaitan dengan kedudukan ekonomi ataupun kewangan sesuatu negara. Kita akan mengkaji data-data ekonomi sesebuah negara supaya kita boleh membuat jangkaan ke manakah mata wang mereka akan pergi. Ini adalah terpakai untuk currency market. Kalau ada banyak berita-berita baik mengenai keadaan ekonomi mereka, kita jangkakan yang mata wang negara tersebut akan menguat. Saya bagi satu contoh, GBP ataupun UK. Kalau ada banyak positif news berkenaan dengan ekonomi UK, maka GBP akan menguat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada banyak negatif news berkenaan dengan UK, maka currency GBP akan melemah. Antara data penting kalau kita nak buat analisis fundamental ialah Central Bank Report. Selain daripada itu, of course, kita akan tengok interest rate, unemployment claims, unemployment rate dan sebagainya. Oh ya, data-data seperti GDP iaitu KDNK juga adalah amat kritikal dalam melihat adakah mata wang tersebut boleh menguat ataupun tidak. Senang cerita, analisis fundamental akan melibatkan banyak kajian dan juga pembacaan mengenai polisi central bank sesebuah negara dan juga keadaan ekonomi semasa mereka. Baiklah, sekarang kita pergi semula kepada soalan tajuk podcast kali ini, iaitu adakah kita perlu membuat analisis fundamental? Jawapan saya mungkin mengejutkan anda, iaitu tidak perlu langsung. Mungkin anda akan tertanya-tanya kenapa. First of all, saya nak bagi tahu yang saya dah bertahun-tahun trade tanpa membaca apa-apa berita berkenaan dengan fundamental. Saya memang dah tak buat langsung FA. Tapi saya masih lagi mengikuti perkembangan Forex Factory ataupun Forex Calendar. Setiap hari sebelum saya trade, saya akan lihat apakah news ataupun data yang bakal dikeluarkan untuk hari tersebut. Tapi ia setakat itu sahajalah. Saya tak akan pergi kepada setiap satu news, lepas tu saya kena baca satu persatu perinciannya. Lepas tu pula nak kena pergi website broker-broker untuk tahu apakah pandangan mereka mengenai data ataupun fundamental tersebut. Sebelum ni saya juga mungkin seperti anda, iaitu kita akan masuk banyak laman web berkenaan dengan fundamental analysis supaya kita boleh one step ahead daripada traders lain. Saya baca banyak artikel, saya baca banyak ulasan, tak cukup dengan membaca, saya siap tengok video lagi. Tapi setelah saya bertahun-tahun melakukannya, saya dapati ianya sia-sia sahaja. Sekarang ni saya nak anda bayangkan, anda nak jadi seorang trader untuk satu tempoh yang lama, mungkin lebih daripada 20 tahun. Adakah anda boleh keep up dengan membaca analisis fundamental setiap hari selama berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya? Anda perlu back to basic ataupun keep it super simple ataupun keep it simple stupid. KISS, K-I-S-S. Gunakan sahaja cara yang paling mudah untuk anda buat keputusan. Itulah tanggungjawab kita sebagai seorang trader. Apa yang kita buat setiap hari adalah decision making ataupun kita sebagai trader adalah decision maker. Kita cuma nak tahu buy, sell ataupun no trade. Itu sahaja. Jadi, adakah untuk membuat keputusan yang semudah itu memerlukan anda buat banyak kerja ataupun macam-macam benda anda kena buat? Pada saya, ianya adalah sesuatu yang sangat memenatkan. Sekarang ni, macam yang saya cakap tadi, saya hanya trade berpandukan kepada TA ataupun Technical Analysis sahaja. Saya akan buat analisis terhadap 5 anatomi sesuatu setup, iaitu saya akan tengok wave, MRZ, TNP, swing point dan juga price momentum. Dengan melihat kepada 5 anatomi setup ini, ia sudah boleh membantu saya untuk membuat keputusan.
Saya memang jenis yang tak buat FA langsung. Pada saya, ianya sesuatu yang amat-amat sukar. Tambahan pula kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Dan kalau ada dalam bahasa Malaysia pun, ianya hanyalah translation daripada yang English itu sahaja. Salah satu kelemahan bila anda buat FA ialah ia tidak membantu timing entry anda. Mungkin melalui FA anda boleh jangkakan yang sesuatu mata wang itu akan menguat. Tetapi, bilakah waktu yang terbaik untuk anda entry? Soalan itu tidak akan dapat dijawab oleh FA. Anda masih lagi perlu menggunakan TA. Sejak saya tidak lagi membuat FA, trading performance saya menjadi bertambah baik. Malah untuk membuat analisis pun, ianya menjadi sangat-sangat cepat. Dalam satu hari, untuk trading sahaja, saya spend dalam 15 ke 30 minit sahaja. Saya dah tak baca apa-apa berita ekonomi, saya dah tak buat FA dan saya hanya depend kepada TA sahaja dan saya akan tengok apakah news yang bakal diumumkan melalui Forex Calendar. Ia sekadar itu sahaja. Ada dua teori yang saya nak kongsikan kenapa anda tak perlu nak buat FA. Teori yang pertama ialah apa yang dipanggil sebagai Efficient Market Hypothesis. Saya ulang sekali lagi ya. Efficient Market Hypothesis ataupun EMH. Teori ini mengatakan yang tak ada sesiapa pun yang boleh take advantage dengan apa-apa maklumat yang mereka ada. Tak kiralah maklumat tersebut adalah private ataupun public. Private ni maksudnya dia seorang je tahu. Tapi public adalah sesuatu yang memang semua orang boleh tahulah. Macam contoh daripada berita. Walau apa pun maklumat yang kita ada, tak kiralah kita rasa macam ini macam insider info. Tak ada orang tahu, kita boleh take advantage. Jawapannya adalah tak boleh kerana apa yang ada dalam market telah pun diambil kira ke semua faktor tersebut. Internal info, public info, private info, semuanya dah reflected pada pergerakan harga semasa. Kalau ikutkan secara logiknya, memang betul. Sebab apa? Dalam dunia sekarang ni dah tak ada rahsia. Kalau kita tahu something, mungkin kita akan share dalam WhatsApp group. Lepas tu daripada WhatsApp group tu semuanya akan tersebar. Last-last jadi viral. Bila dah jadi viral, satu Malaya tahu. So anda dah tak ada advantage dekat situ. Itu adalah penerangan mengenai teori yang pertama. Teori yang kedua adalah apa yang dipanggil sebagai Market Discounts Everything ataupun MDE. Ianya berkaitan juga dengan EMH tadi. Saya bagi satu contoh. Katakanlah anda seorang director kepada listed company. Anda baru saja memenangi tender yang bernilai 100 bilion contohnya. Ia adalah satu berita baik. Dan kalau berita ini terlepas ke tangan orang awam, mereka akan beli saham syarikat anda supaya mereka boleh membuat keuntungan yang besar bila berita tersebut diumumkan. Tetapi bila anda menang tender, hanya segelintir kecil saja orang yang tahu mengenai award tersebut. Anda sendiri tak boleh nak beli saham syarikat anda sebab ia dikira sebagai insider trading dan ia adalah menyalahi undang-undang. Jadi apa anda boleh lakukan? Anda boleh sampaikan berita tersebut kepada rakan terdekat anda. Jadi kalau rakan terdekat anda dapat berita tersebut berbanding dengan orang awam, sudah tentulah dia akan membeli saham syarikat anda dengan satu jumlah yang besar. Sebab hampir pasti anda akan buat profit. Takkan anda nak beli sikit-sikit. Tentulah anda akan beli sebanyak yang mungkin. Melalui transaksi pembelian saham tersebut, anda akan boleh lihat dalam chart yang sedang berlaku bullish momentum ataupun bullish momentum sedang pick up. Sebab apa? Sebab segelintir orang yang dapat info tersebut akan mula membeli saham syarikat anda. Jadi melalui chart anda boleh nampak yang perkara ini sedang berlaku. Katakanlah anda tak dapat info tersebut. Tapi sebagai seorang yang mahir dengan TA, anda boleh nampak yang bullish momentum sedang pick up. Jadi sudah tentulah anda akan membuat keputusan untuk buy. Jadi nampak tak? Walaupun anda tak dapat info tersebut, melalui apa yang berlaku dalam market, anda boleh jangka dan anda boleh nampak yang bullish momentum sedang pick up. Something is going on with this particular stock. Anda tak perlu pun jadi insider ataupun dapat maklumat mengenai tender tersebut. Anda buat TA sahaja pun anda dah boleh nampak. Jadi inilah contoh yang saya nak sampaikan mengenai market discounts everything. Semua info yang ada dalam dunia ni telah pun reflected ataupun diambil kira melalui pergerakan market. Walaupun anda tak ada info-info tersebut,
tapi anda masih lagi boleh membuat jangkaan market melalui technical analysis. Seperkara lagi mengenai FA ni, ianya sesuai untuk institution sebab mereka trade ataupun invest untuk jangka masa panjang. Untuk retail trader seperti kita, tak perlu pun nak buat FA. Kita sekadar akan trade hari ni dan mungkin selang 2 hari kita dah pun close position kita. Kalau saya lagilah teruk, hari ni trade, hari ni juga saya akan close ataupun esoknya. Jadi disebabkan kita punya holding period tu tidaklah begitu lama, kita tak perlukan sesuatu yang complicated untuk membantu kita buat decision. Gunakan sahaja TA, ia sudah memadai. Hari ni trade dan mungkin keesokannya anda dah pun close position. Lepas anda dah exit, esoknya anda akan tetap buat benda yang sama berulang-ulang selama berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya. Trading ni kita akan penat mental. Lagi-lagi kalau kita kena buat banyak benda untuk sekadar mencari jawapan buy, sell ataupun no trade. Percayalah cakap saya, dan saya telah pun melakukannya selama bertahun-tahun, saya tak buat apa-apa fundamental analysis. Tapi saya masih lagi boleh menjadi seorang trader yang profitable. Dan apa yang paling saya suka ialah saya tidak perlu spend banyak masa depan komputer untuk saya mencari jawapan kerana saya hanya buat TA sahaja. Kalau anda nak baca juga FA tu, saya percaya anda mungkin tak faham pun apa yang anda baca. Jadi lebih baik tolak tepi sahaja FA dan fokuskan kepada penguasaan TA. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.